dan serta mempunyai diploma akuntansi dari UiTM. So tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menyerahkan pentas kepada Cik Intan untuk memulakan sesi beliau. Ada share slide kan? Okay. Ya. Yeah. Okay, hi everyone. Selamat petang. So hari ini saya on behalf PTPTN akan ceritalah macam mana you nak funding you punya degree with PTPTN. Okay, PTPTN adalah sebuah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional yang mana ditubuhkan pada 1 Julai 1997 di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi pada 1 Julai 1997 di bawah Akta 566. Okey, objektif PTPTN memastikan peminjam mendapat pinjaman secara efisien, mengikut pengajian di IPT selaras dengan hasrat kerajaan di bawah iaitu tiada pelajar yang akan gagal masuk ke IPT disebabkan isu keuangan lah. 3 fungsi utama PTPTN. Pertama, membiayai pinjaman PTPTN. Kedua, memberi peluang kepada para pelajar untuk menyimpan di dalam tabung SSPN. Dan ketiga, menjalankan apa-apa fungsi berdasarkan undang-undang bertulis yang diarahkan kepada PTPTN. Okey, visi PTPTN menjadi institusi peneraju dalam pengurusan dana dan tabung pendidikan tinggi menjelang tahun 2020. Okey, menguruskan dana dan tabung pendidikan bagi tujuan pinjaman pendidikan tinggi yang mana strategik dengan maklumat yang diberikan kepada PTPTN lah. Okey, setakat ni PTPTN ada 64 cawangan di seluruh Malaysia. Untuk di KL saja kita ada 10 cawangan dan di Selangor kita ada lebih kurang 5 cawangan. Okey, statistik PTPTN setakat ni kita ada 3.48 juta peminjam yang menerima pinjaman PTPTN sejak 1997. Kita juga telah memberikan pengecualian kelas pertama seramai 72,571. So kalau you all pinjam PTPTN dan dapat first class honour, you tak perlu bayar balik lah. Okey, peruntukan pinjaman yang diluluskan setakat ni adalah 82.3 bilion dan pinjaman yang kami telah keluarkan 62.51 bilion. Okey, the next slide. Okey, setakat ni kita tawar kepada 150 IPTA yang melibatkan 10,660 program pengajian di mana IPTA awam saja 92, Politeknik 36 dan Kolej Komuniti 22. Untuk IPTS pula setakat ni Kolej Universiti 32 jurusan, Kolej 314 dan Universiti adalah 66. Okey, kaedah permohonan sangat mudah. Pertama, you perlu hanya dapat surat tawaran daripada IPT, sama ada IPTA atau IPTS. Okey, kedua, you perlu ada akaun SSPN, sama ada SSPN I atau Plus, di mana I tu pembukaan akaun dia serendah RM20 dan Plus serendah RM30. Okey, pembukaan akaun untuk SSPN I tu you boleh buat di atas talian, tak perlu pergi ke kaunter PTPTN. Okey, ketiga, you perlu ada accounts bank yang mana IPT tu ada deal dengan PTPTN lah. Yang tu you kena check setiap IPT berbeza. Contoh macam Help College, dia guna bank RHB. Kalau UiTM, dia guna bank Islam. Okey, dia depends pada IPT lah. Okey, yang seterusnya you kena ada PIN number. You boleh beli secara atas talian atau di kaunter PTPTN serendah RM5. So bila ada PIN number tu baru you boleh apply PTPTN secara atas talian. Okey, the next slide. Syarat-syarat kelayakan permohonan mesti warga negara Malaysia berumur 45 tahun pada tarikh permohonan. Maksudnya you tak boleh lebih daripada 45 lah. Kalau you dah lebih 45, kita tak boleh bagi pinjam. Ini selalunya pelajar yang buat part-time student lah, sama ada degree dan onward. Okey, mendapat tawaran ke IPTA, IPTS yang mana surat offer letter you tu you kena pastikan kos yang you dapat tu mesti mendapat kelulusan daripada MQA.
kalau jurusan tu tidak mendapat kelulusan daripada MQA, PTPTN tak ada offer lah. Okey, bagi kolej-kolej baru, dia kena buat permohonan jurusan yang ditawarkan di kolej tersebut kepada MQA terlebih dahulu. Bila MQA dah lulus, baru apply untuk funding student-student tu melalui PTPTN. Okey, kursus yang ditawarkan kepada pelajar IPTA dan IPTS dan Politeknik perlu mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana berdaftar dengan PTPTN. Ini sama dengan yang nombor 3 tadi itulah. Floor dia kena dapatkan daripada MQA dulu kelulusan, baru PTPTN. Okey, the next slide. Semakkan keputusan permohonan. Okey. Selepas sudah apply, PTPTN akan bagi maklum balas kepada pelajar yang apply melalui SMS. So you kena pastikan nombor handphone ataupun email yang you daftar semasa application tu adalah valid lah. Sekiranya ada perubahan maklumat, you kena call center PTPTN untuk maklumkan. So kita akan kemaskini maklumat you. Okey, kedua, pemohon yang lulus pinjaman PTPTN dikehendaki mencetak surat tawaran pinjaman di website utama PTPTN. Yang ni bila you dah dapat notification kelulusan, you pergi ke website utama PTPTN, you cetak. Okey, pelajar perlu mencetak dokumen perjanjian yang lengkap sebanyak 2 set. So, bila dah cetak, you kena tanda tangan di part penerima biaya dan beli stem hasil bernilai RM10 untuk 1 set dokumen. So, 2 set dokumen RM20 lah. Okey, next slide. Tawaran pinjaman PTPTN. Okey, tawaran pinjaman ni sah dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kelulusan dan perlu dihantar di mana-mana cawangan PTPTN. Okey, bila you dah cetak, you tak boleh scan lepas tu email, tak boleh. Sebabnya agreement you kena hantar. Sama ada you nak hantar ke cawangan ataupun you boleh post kepada PTPTN ke alamat HQ PTPTN lah di Menara Yap Kuan Seng. Okey, kedua, kelulusan tempoh pinjaman ditentukan mengikut semester pertama. Semasa. So, kalau you apply pada semester 2, you akan ditawarkan pada loan sebanyak, kalau ada 6 semester, you hanya dapat 5 semester lah sebab you apply pada semester 2. Kalau you apply pada semester pertama, kita akan taja you sebanyak 6 semester. Tempoh pengajian yang kita tawar ni bergantung kepada surat tawaran yang you dapat daripada IPT lah. Kalau kat IPT tulis 3 tahun, that's mean 6 semester. Kalau dia tulis 2 tahun, 4 semester saja kita akan offer. Okey, tawaran pinjaman akan terbatal atau ditarik balik sekiranya berlaku kesilapan tawaran atau berlaku pemalsuan dokumen. Okey, yang ini kalau melibatkan maklumat yang you apply masa dalam online tu tak sama dengan offer letter, you terpaksa kita batalkanlah. Tapi kalau macam pindaan dari segi nombor akaun, maklumat alamat, email, nombor telefon, yang tu kita tak akan batalkan. You just kemaskini sahaja. Okey, next slide. Pengeluaran pinjaman kepada pelajar. Okey, pengeluaran pinjaman kepada pelajar, kita akan bayar dalam tempoh 14 ke 21 hari daripada dokumen lengkap diterima oleh PTPTN. Okey, kedua, untuk semester berikutnya, kita akan bayar berdasarkan CGPA pelajar. Kalau semester 2, CGPA semester pertama perlu pastikan 2.0 ke atas. Kalau below 2.0 kita tak bayar pada semester 2. Tapi sekiranya result semester 2 you tu okey, kita akan bayar pada semester 3. Okey, next slide. Kadar pinjaman PTPTN setahun. Okey, kat sini kita bagi kepada 2 grup lah. IPTA dan Politeknik adalah grup yang pertama. IPTS adalah grup yang kedua. Untuk IPTA dan Politeknik, diploma maksimum adalah 4,750. Okey, kita bayar kadar maksimum 75% dan 50% adalah berdasarkan pendapatan ataupun income isi rumah. Kalau ibu bapa dia bekerja, dia declare dalam permohonan, kita akan tengok kat situlah. Kalau 4,000 ke bawah, dia akan dapat penuh iaitu maksimum. Kalau 4,000 ke atas, maksudnya kita bahagikan kepada B40, M40 dan T20. Kalau T20 tu 50% saja kita bayar. M40 kita akan bayar 75% dan B40 adalah maksimum. Maksudnya penuh lah. Okey, ijazah sarjana muda kita bayar 6,650, doktor falsafah 24,700,
khusus profesional 5,700. Okey, untuk IPTS Foundation 6,800, diploma 6,800. Okey, kenapa IPTS dan IPTA berbeza kat situ? Kalau IPTA diploma 4,750, kalau IPTS diploma 6,800 sebab IPTS adalah yuran pengajian dia lebih mahal. That's why kita offer IPTS ni selalunya pinjaman dia lebih tinggi sikit lah daripada IPTA. Okey, jadual yang lain tu you boleh tengok dekat sini lah. Okey. The next slide, jumlah pinjaman. Yang ni macam saya cakap tadi, maksimum tu adalah jumlah penuh. Yang mana kita akan tengok berdasarkan penerima bantuan prihatin rakyat. Kalau parents bukan penerima bantuan prihatin rakyat, maybe dia akan dapat 75% atau 50%. Tapi in case kalau you bawah 4,000 ke bawah pendapatan, still akan dapat penuh juga. Okay, next slide. 2 insentif baru yang diperkenalkan oleh PTPTN pada tahun 2021 iaitu memperluaskan tawaran WPP. WPP itu adalah wang pendahuluan pinjaman kepada pelajar diploma B40 di IPTS. Sebelum ni WPP ni kita hanya offer kepada pelajar IPTA saja. Okey, sekarang kita dah offer kepada pelajar IPTS yang mana jumlah tersebut pelajar perlu buka akaun SSPNI Plus. Okey, pembukaan akaun ni akan dilakukan oleh IPT sebab IPT you accept untuk kenaikan kadar. Okey, the next slide. Okey, WPP ni apa kelebihan dia? Kalau pelajar dapat, pelajar akan dapat wang pendahuluan sebanyak 1,500. Maksudnya sebelum you enter masuk ke universiti, kita akan bagi you satu warrant bernilai 1,500 yang mana you boleh tunaikan dan beli barang-barang keperluan ke IPT lah. Okey, 1,500 ni dikira juga a part of pinjaman yang mana dia akan tolak 500 bermula pada semester 2, 3 dan 4. Okey, next slide. Okey, memperluaskan tawaran WPP kepada pelajar diploma B40. IPTS perlu membuat pengambilan pelajar diploma sepenuh masa kategori B40. Kalau you ambil diploma separuh masa di IPTS, tak dapatlah. Okey, untuk IPTS ni diploma saja. WPP ni untuk degree kita belum offer lagi. Okey, peminjam memohon WPP sebanyak 1,500 di portal utama PTPTN. Okey, PTPTN memproses permohonan WPP mengikut syarat yang ditetapkan di mana 500 dipotong setiap semester bermula semester 2, 3 dan 4 macam saya explain tadi. Okey, next slide. Syarat-syarat penerima WPP pelajar diploma B40 IPTS. Okey, pertama mesti pelajar warga negara Malaysia. Kedua, ibu bapa pelajar mesti penerima bantuan prihatin rakyat. Ketiga, pelajar hendaklah mendaftar semester 1 di IPTS bermula Februari 2021 dan onward. Maksudnya yang ketiga ni syarat dia mesti current semester. Okey. Yang keempat, pelajar hendaklah memohon WPP selepas membuat permohonan pinjaman di portal rasmi PTPTN. Yang kelima, tiada hutang pinjaman PTPTN. Okey, kalau diploma you pernah mohon PTPTN dan degree you nak mohon PTPTN. Okey, kalau diploma tu you tak pernah ada history dapat WPP, so masa degree kita akan offer lah kalau you accept. Kalau you tak accept, kita tak offer. Okey, next slide. Kaedah penunaian WPP, surat tawaran WPP perlu dicetak di portal rasmi PTPTN. Kedua, tempoh salak warrant adalah 2 bulan daripada tarikh yang dikeluarkan iaitu ngam-ngam 60 hari. 61 hari dah tak valid dah warrant tu ya. Okey, yang ketiga, tawaran WPP hanya boleh ditunaikan oleh pelajar di mana-mana kaunter Bank Islam dengan membawa dokumen pertama, surat tawaran WPP. Kedua adalah IC pelajar tersebut. Okey, next slide. Kenaikan kadar jumlah pinjaman di IPTS. Yang ni perlu ada WPP di mana ataupun IPTS perlu buka akaun SSPNI Plus minimum adalah RM30 kepada golongan B40 di mana sebelum ni yuran di IPTS tersebut kita bagi dengan jumlah pinjaman 6,800 kepada 8,000. Okey, kalau macam kata IPTS tu tak accept, so tak perlu buka akaun SSPNI Plus. Okey, next. Okey, ini tadilah syarat yang sama juga. IPTS perlu buka RM30 minimum di mana RM20 adalah saving dan RM10 adalah takaful.
Okey, kedua pelajar mesti mendapat okey, apa yang you dapat daripada RM10 takaful tu? Pertama, pelindungan sehingga RM40,000 sama ada kematian atau keilatan kekal. Kedua, tuntutan penyakit kritikal sebanyak RM10,000. Penyakit kritikal tu termasuklah sakit bawah pinggang, kanser, jantung, brain tumor dan so on lah. Okey, bila masuk ward pula, ada discharge warded tu kita akan bayar RM20 satu hari dan akhirat kematian kita akan bagi RM2,500 kepada you punya pasangan ataupun ibu bapa dan RM1,000 kepada anak-anak. Okey, next slide. Tempoh bayaran PTPTN. Okey, kalau pinjam RM10,000 ke bawah, tempoh bayaran balik adalah 60 bulan iaitu 5 tahun. Kalau pinjam RM10,000 hingga RM22,000 akan bayar balik 120 bulan iaitu 10 tahun. Okey, kalau 22,001 hingga 50,000, 180 bulan 15 tahun. 50,000 onward 240 bulan ataupun 20 tahun. 50,000 ke atas ni selalunya medic student lah. Okey, kewajipan bayar balik bermula 1997 hingga 2017, 6 bulan selepas tamat tempoh pengajian. Start 2018 maksudnya zaman you all ni akan setahun daripada tamat pengajian. Okey, next slide. Kaedah bayaran balik PTPTN kita ada beberapa cara. Pertama, boleh melalui portal rasmi PTPTN, melalui FPX sistem yang mana penyata online pinjaman PTPTN tu akan dilinkkan dengan online banking you lah. Okey, kedua, perbankan internet. Ketiga, ada potongan gaji atau direct debit. Okey, untuk direct debit you kena isi form dan tarikh potongan selalunya 10 hari bulan setiap bulan atau 27 hari bulan. Okey, kaunter kita ada kaunter PTPTN 64 cawangan, Bank Islam, Bank Rakyat, CIMB, Pos Malaysia dan BSN. Bank-bank ni adalah ejen pembayar PTPTN lah. Charge setiap bayaran di kaunter bank ni akan dikenakan RM1 kecuali Pos Malaysia adalah RM2. Okey, cara seterusnya adalah bayaran balik melalui akaun 2KWSP. Okey, seterusnya terminal EDC. Okey, sekarang kaunter PTPTN tak pakai, tak accept cash. So kita akan gunakan EDC terminal. So you just bawa you punya credit card untuk bayar balik ataupun you punya debit card. So kita akan swipe di EDC terminal tu lah. Okey, selain daripada tu, kita juga ada cara lain iaitu you boleh bayar di kaunter Caltex, KK Mart, Mydin, MyNews dan Park Grocer ataupun Petron. Okey, yang ni charge RM1 untuk setiap perkhidmatan e-pay ni lah. Okey, selain tu kita juga you juga boleh bayar melalui Shopee, Kelantan Pay ataupun Keeper Pay. Itu adalah saluran bayaran balik yang baru yang mana kita baru launch 2 bulan lepas. Okey, next slide. Okey, pelajar yang dah start jadual bayaran balik perlu pastikan membuat bayaran secara konsisten sebab semua data you akan direkodkan di dalam SECRIS, Bank Negara Malaysia lah. So kalau you tidak membuat bayaran secara konsisten, track record bayaran you akan nampak tidak cantik dan you akan menyukar untuk membuat pinjaman dengan institusi bank Malaysia lah. Contoh macam you nak buat loan, housing loan, car loan, personal loan, ASB loan. So kat situ akan stuck dari segi kelulusan. Okay, next slide. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ke laju sangat explanation saya? Okay, Puan kalau boleh stop share slide kan? Boleh? Boleh, okay. So ada beberapa soalan dari Zoom. Ada satu soalan, kalau Cik Intan membenarkan bolehkah kita share slide ni kepada peserta? Boleh, tak ada masalah. Okay. So later the bimbing team will be sharing the slides to whoever who has registered. Ya. Okay. Kalau ada apa-apa nak tanya lepas baca tak faham ke, boleh contact saya teruslah. 011-1232-7988. Okay, kita akan share nombor tu sekali dengan email dengan slide. Ya. Okay, so ada satu soalan. If I have a PTPTN loan but can't make payment due to current situation, no job and no money to pay, is there a way to push the payment further like a moratorium?
Boleh, tapi kena apply. Okay. Dekat website kita ada penangguhan bayaran balik yang mana kita akan bagi bermula 6, 7 dan 8. Kalau you baru apply bulan 8, you hanya dapat sebulan je lah. Okay, so ada lagi satu, if I am contributing to PT-PTN annually, can I take a PT-PTN loan for private, local or overseas degree postgrad PGM? Okey, boleh. Tapi setakat ni PT-PTN hanya taja kepada local university saja. Okay. Okay, lagi satu, I have finished my PT-PTN payment fully for my degree course. Can I be allowed to take my PT-PTN for my master program with private university approved by MQA? Yes. Okay. Adakah pembiayaan ini dapat membantu murid yang berlainan agama dan bangsa? Betul. Okay. Okay. Tak kisah you bangsa apa pun boleh je apply. Okay. Okay, ada lagi satu soalan. First class degree ikut CGPA atau GPA? Dan yang tu, okay, first class honour tu kita bergantung kepada IPT. Setiap IPT CGPA untuk dapat first class tu tak sama. Okay, so contoh saya bagi ya, kalau macam UKM dia nak 3.8 ke atas, tapi kalau UITM 3.6 still dah first class honour. So dia depends pada universiti tersebut lah. Okay, so dia bergantung pada universiti. Yeah. Kalau nak dapat advice further nanti, boleh tak kita contact Puan Intan atau boleh. Kena jumpa officer kat PT-PTN office? Boleh. You boleh call saya pun tak apa. Okay. Kalau saya tak angkat call, boleh WhatsApp lah. Kadang saya banyak meeting kan. Yeah, okay. So nanti kita saya akan call balik. Okay. Jika pinjaman seseorang adalah 30K, tapi bayaran balik tinggi ke? Adakah interest termasuk sekali dan bagaimana interest dikira apabila nak bayar balik? Okay, kalau you pinjam 30,000, so interest adalah 1% daripada 30,000. That's mean dalam 3,000 lah. So bila kita bina jadual you, 30 campur 30,000 dah 33,000. So baru kita bahagi dengan 120 bulan. Okay. Okay? Okay. Ada satu tanya suruh repeat phone number, tak apa. Kalau sudah daftar kita akan bagi phone number ataupun kalau puan nak type dalam chat ke saya type kat chat lah. Yeah. Okay, lagi soalan? Okay, macamnya tak ada soalan lagi mungkin. Anybody has any more questions? Okay, Puan sudah share, Cik Intan sudah share nombor dekat chat. So siapa yang nak contact Cik Intan boleh contact personally dekat WhatsApp atau boleh call kan? Ya, boleh. Question? Yes. You will lah. Okay. Puan, saya tanya. Tapi dalam slide you kata ada dapat PT-PTN sebelum masuk IPT. Betul kan yang kata saya dengar macam saya tak berapa clear. Can you repeat? My question is, if somebody is going to go into IPT, biasanya saya dapat orang beritahu saya tak ada duit nak beli baju, nak beli kasut, nak beli pakaian, nak beli transport, nak pergi ke IPT. Mereka minta pinjaman persendirian lah. Okay. Tapi Puan tadi kata ada warrant yang dibagi sebelum masuk dan daftar di IPT. Warrant WPP 1,500 tu. Okey, yang tu tak semua pelajar dapat. Pelajar yang dapat hanya pelajar yang tik masa dia apply masuk ke IPT ataupun PT-PTN. Dekat PT-PTN dia ada satu kolom kena tik nak WPP. Okey, because biasanya saya dengar ibu bapa minta nak buat pinjaman sebab nak hantar. Saya kata, kenapa tak buat PT-PTN? Dia kata, dah buat. Tapi first bayaran itu adalah selepas daftar di IPT. Sebelum itu tengok juga ibu bapa anak dia tu belajar di mana. Contoh kalau UITM, masa dia apply online untuk masuk ke UITM, dia ada satu kolom. Nak terima WPP tak? Kalau pelajar tik ya, okey kita akan bagilah. Okay.
Kalau dalam UPU pun memang kita ada kolom tu. Okey, ada lah. Ada. Baru ataupun dah lama dah? Dah lama dah. Daripada dulu memang kita ada offer benda tu. Sebab banyak kali ada ibu bapa yang kata nak buat pinjaman. Saya kata kenapa tak ambil PTPTN? Dia kata sudah dapat. Tapi bayaran yang pertama adalah cuma selepas daftar dan sudah masuk ke IPT. Takut anak dia tak tick WPP tu. Okey. Alright, So terima kasih. kalau tak tick WPP memang kita akan bayar 14 hingga 21 hari daripada pelajar mendaftar di IPT. Okey. Terima kasih. Okay. Okay, Puan, ada lagi berapa soalan. Can we take a loan for postgraduate if we have not finished loan repayment for undergraduate? Can we take loan postgraduate? Boleh. Tapi kita tengok juga situasi. Adakah masa loan yang pertama tu dia berstatus tamat pinjaman ataupun tidak? Tapi kalau dia tidak tamat pinjaman tapi dia konsisten buat bayaran untuk the previous loan, kita akan bagi. Okay. So, apakah beza PTPTN dengan Yayasan Bank Rakyat? Okay. Yayasan Bank Rakyat, pelajar atau ibu bapa dia mesti ahli kepada saham Bank Rakyat. Maksudnya itu je syarat dia. Tapi kalau PTPTN, you just buka PTPTN punya saving account RM20 atau RM30 minimum tu. So you boleh apply. Okay. Ada lagi satu, ma'am, kalau PTPTN loan boleh convert into scholarship kalau student tu achieve pointer yang bagus dalam uni. Saya rasa hanya first class honour saja sekarang. Kita tak macam Mara. Mara kalau nak bayar balik, dia akan berdasarkan pointer. Kalau macam kata 3.4, maybe you bayar dalam 80%. Ataupun kalau you dapat 3.6, bukan first class, you bayar dalam 75%. PTPTN tak ada. Kalau selain daripada first class honour, you tetap kena bayar. Hanya first class honour saja kita kecualikan bayaran. Okay. Okay, ada lagi satu soalan. Sekiranya saya ingin belajar di luar negara seperti Jepun, adakah saya masih boleh meminta pinjaman? Tak. Setakat ni PTPTN hanya local university saja. Unless you buat twinning program dengan universiti di local, macam 2 tahun di local, setahun di overseas, itu kita bayar. Okay. Contoh macam Sanur University, Tar College, yang tu kita tak je lah so far. Macam twinning itu program ada lah. twinning program, yes. Yeah. Okay. Okay, ada satu lagi soalan. Jikalau saya sedang bekerja dan ingin mengambil part-time course di IPT, adakah PTPTN akan memberi pinjaman penuh? Kita tengok kalau dekat you punya offer letter IPT tu tulis full-time student, tapi hakikatnya you belajar part-time, yes, kita akan bagi penuh. Tapi kalau dalam offer letter you memang tulis you student part-time, kita tak akan bagi. Dia depends pada offer letter you lah. Okay. Okay. So, first... Contoh macam Open University lah. Open University dia memang study part-time. Tapi offer letter dia full-time. So, kita akan bagi penuh lah. Okay. Okay, ada lagi satu soalan. First class tu apply untuk degree dan diploma ke atau degree sahaja? Degree sahaja. Okay. Sebab kalau diploma, kita tak ada satu sertifikat khas yang universiti ataupun IP, college keluarkan yang you adalah first class honour. Kecuali degree. Okay. 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 Kalau any more questions from the chat, ada apa-apa lagi soalan daripada chat Zoom atau Facebook? Kalau tidak, mungkin Puan nak memberi kata-kata akhir ke atau apa-apa nasihat untuk PTPTN? Okay, nak apply PTPTN ni senang je, tak adalah susah. Step pertama, you perlu ada account saving PTPTN yang mana kita ada 2 produk, I serendah RM20 dan Plus serendah RM30. Selepas tu, you beli PIN number bernilai RM5 untuk you buat application PTPTN secara atas talian. Tapi kalau ibu bapa you adalah pembayar taxpayer
better you buka account saving tu atas ibu bapa you. Di mana pendeposit tu adalah nama ibu bapa you dan penerima manfaat adalah nama you. So you akan dapat dua benefit. Ibu bapa akan dapat exemption taxpayer up to 8,000 dan you akan dapat apply PTPTN. Okey. Okey, terima kasih Cik Intan.